Selamat kembali ke channel Cikgu Tiong. Sekarang kita akan mulakan percubaan penilaian akhir bagi SPM STEM 3. Cikgu terangkan tentang format dia. Terdiri daripada 3 bahagian A, B dan C. A dan B perlu jawab semua. Terdiri daripada 20 soalan objektif bagi bahagian A, 20 markah. Untuk bahagian B, 6 soalan subjektif, 30 markah. Bahagian C, 2 soalan subjektif, kita pilih 1 untuk dijawab. Markah bagi bahagian C adalah 10 markah. Siapkan dalam masa 1 jam 30 minit. Untuk video yang sebelumnya, kita sudah bincang kertas percubaan yang pertama. Hari ini kita akan teruskan dengan kertas percubaan yang kedua. Bahagian A, kita akan bincang 10 soalan yang pertama dulu. Untuk kertas soalan, boleh pelajar download dekat description video ini. Sudah bersedia? Jom kita mula. Selamat pagi semua pelajar. Hari ini kita mulakan dengan satu kertas percubaan yang baru, iaitu percubaan 2. Bahagian A, soalan yang pertama datang dari tajuk transformasi tentang pembesaran antara segitiga ABCD. Mana satu image adalah untuk segitiga P apabila dia di bawah satu pembesaran dengan vektor skala 2. Kita semak segitiga P, asalnya 2 unit. Untuk A ini, dia telah kali dengan 2 sebab vektor skala dia adalah 2 kali ganda. Kali dengan 2 jadi 4. Ya, sisi ini betul. Cuba kita semak yang lain. Ada sisi yang 4 kah? C juga 4. Sini B adalah 3. Jadi B confirm salah. D adalah 5. Confirm salah. Jadi antara A dan C, cuba rujuk pucu ini. Jadi pucu ini apabila kita extendkan dia kan. Extendkan dia, kita nak semak. Waktu dia extend, sini adalah 3 unit. Tapi asalnya apabila dia extend kan, hanya extend 1 unit saja. Jadi extend 1 unit apabila dia ditarak dengan 2, sini sepatutnya 2 unit, bukannya 3 unit. Jadi kita akan pilih jawapan A. Nombor 2, tajuk transformasi juga translasi MN. Soalan ini dia hanya bagikan maklumat tentang jarak. Jarak bagi JK 13 unit. Cuba carikan translasi MN. Dari J, macam mana dia boleh pergi ke image? Jadi kita tahu M pasti dia adalah positif. N naik ke atas juga positif. Antara A, B, C, D, A dan B sudah tidak mungkin. Sekarang tinggal C dan D. Mana satu adalah jawapan? Koordinat ini sangat penting untuk kita supaya kita tahu berapa jarak dia. Jadi nilai S koordinat dia sini negatif 5. Artinya jarak ini adalah 5 unit. Jadi kita tahu M adalah 5, betul? Macam mana tahu unit? Berapa unit untuk ukuran ini? Sebenarnya kita tengah gunakan Pythagoras theorem, iaitu hypotenuse 13 kuasa 2. Kita tolak sebab kita bukan cari hypotenuse. Kita tolak dengan 5 kuasa 2.
Dapatlah jawapan 12. Jadi, untuk naik ke atas, nilai N adalah 12. Jawab dengan tepat sekali. Soalan nombor 3 datang dari tajuk trigonometry. Soalan ini dia minta kita carikan panjang PTU. Garisan ini. Garisan ini dia jatuh ke dalam segitiga PRU. Dimaklumkan PQ adalah sama dengan QR. Okey, kita tahu kedua-dua ini adalah sama panjang. Jadi artinya asalkan saya boleh carikan PQ, kita sudah boleh tahu QR. Satu lagi maklumat yang penting iaitu tentang sudut Y darjah. Sudut rujukan sepadan sebab dia kurang daripada 90 darjah. Artinya sudut Y ini boleh kita carikan. Nilai limat ini adalah opposite. Nilai bagi A ini jatuh kepada sisi PQ. Hash dia adalah garisan TQ. Ini adalah hash dia. Cos Y darjah adalah 12/13. Kita tahu cos ada kaitan dengan kah. 12 ini untuk A, 13 untuk hash. Nilai 12/13 kita tahu nilai A adalah 12 bahagian. Setakat ini masih kita letak bahagian belum sampai sentimeter. Sebab kadang-kala bilangan bahagian bukan semestinya sama dengan sentimeter. Kita perlu tengok dia perlu tarat dengan berapa sentimeter baru dia jadikan sentimeter. Untuk 13 ini adalah hash. Jadi hash adalah 13 bahagian. Jadi sisi SP ini kita mau cari bahagian, kita perlu gunakan Pythagoras theorem. Iaitu hash 13 kuasa 2 tolak dengan 12 square. Iaitu 5 bahagian. Dia akan kali dengan 1 cm. Sama juga dengan hash akan kali dengan 1 cm. Jadi artinya dia adalah 13 cm. PQ kali dengan 1 cm. Dia akan jadi 12 cm. Pindahkan segitiga PTU ini bawa keluar supaya lebih mudah untuk kita tengok apakah yang berlaku. Ukuran dia 12 bahagian. Dikatakan dia sama panjang, artinya ini pun 12 cm. Diberikan satu sudut. Sudut ini adalah 20 darjah. Kita nak carikan hash dia berapa. Keadaan sekarang, kita diberikan ukuran sisi sudut. Kita boleh gunakan SOHCAHTOA untuk cari. Jadi SOHCAHTOA mana satu? Mari kita labelkan dia dengan OAH dulu. Jadi, dekat sini ini adalah O. O tak ada nilai. Sebelah sini adalah maklumat untuk A. A adalah sebanyak 24 cm. PTU adalah hash. Jadi ada kaitan dengan A dan hash adalah kah. Jadi kita akan gunakan cos 20 darjah adalah sama dengan kah. Jadi kah iaitu A per hash. 24 per hash. Boleh pindahkan hash ke sebelah. Jadi hash hash akan pindah ke depan. Jadikan darab. Cos 20 akan pindah turun ke bawah. Gantikan hash. Jadi sekarang kita boleh carikan hash dengan menggunakan persamaan 24 bahagi dengan cos 20 darjah. Jawapan yang betul adalah 25.54 cm. Jawapannya adalah A. Untuk soalan nombor 4 diberikan maklumat cos.
Jadi kita tuliskan cos. Kita tak nak carikan theta dulu. Kita sentiasa terikat dengan sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan nilainya sentiasa adalah positif. Kita carikan sudut rujukan sepadan, kita pindahkan cos pergi ke sebelah akan jadikan anti-cos. Jadi anti-cos 0.7721 sama dengan 39 darjah 27 minit. Kita rujuk balik 4 sukuan ini. Dimaklumkan sudut theta ini jatuh kepada sukuan yang di antara sudut 180 darjah hingga 360 darjah. Artinya, sudutnya berada dekat kawasan ini. Kawasan ini yang dia nak. Untuk soalan ini, untuk sudut theta ini, dia adalah negatif. Berdasarkan X juga sin sahaja yang positif. 2 tangent sahaja yang positif. Cos sahaja yang positif. Jadi yang negatif ini kita sudah tahu dia dekat sukuan yang ketiga. Kalau dalam sukuan yang ketiga, kita tengok siapa lebih besar. Theta dekat sini. Sudut rujukan sepadan alfa dekat sini. 180 dekat sini. Jadi kita tahu alfa paling kecil. Ketua besar 180. Theta adalah paling besar. Kalau kita nak carikan theta yang paling besar, artinya kita perlu pakai tambah. Jadi kita akan pakai dua orang kawan iaitu 180 tambah dengan alfa dia iaitu 39 darjah 27 minit. Dapatlah jawapan A iaitu 219 darjah 27 minit. Jawapannya A. Rajah 5 diberi USR dan VQTS adalah garis lurus. Diberi TS adalah 29. QP adalah 13 cm. QR adalah 16 cm. Sin S darjah adalah negatif 8/17. Soalan ini dia ada kesilapan. Sebab S darjah ini dia adalah sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua bagi sin tidak mungkin dia ada negatif. Untuk negatif ini tukarkan dia kepada positif. S darjah ini dia bukan sudut rujukan sepadan. Mengapa? Sebab dia adalah sudut theta, sudut yang melebihi 90 darjah. Jadi dalam keadaan ini, kita perlu ambil sudut yang berada bersebelahan dia dijadikan sudut alfa dia. Barulah kita boleh tandakan ini adalah O. Sebelah tepi sini, ini untuk A. Dekat sini, ukuran bagi panjang QS ini adalah hash. Kita catatkan bilangan bahagian dia. Untuk sin S saja kita ingat dengan soh. Jadi opposite 8 bahagian. Jadi kita catatlah. Opposite dia adalah 8 bahagian. Hypotenuse dia adalah 17 bahagian. Jadi hypotenuse adalah 17 bahagian. Tukarkan bahagian kepada nilai sebenar. Nilai sebenar bagi QR adalah 16 cm. Tapi dia juga 8 bahagian. Macam mana 8 bahagian boleh jadikan 16 cm? Kita akan kalikan dia dengan 2 cm. Boleh jadi 16 cm. Kalau dia kali dengan 2 cm, jadi semua sisi dekat segitiga ini perlu bilangan bahagian kali dengan 2 cm. Jadi sekarang kita tahu nilai sebenar untuk hypotenuse adalah 34 cm. Kita diminta carikan tangent Y darjah. Y darjah ini adalah sudut theta, bukan sudut rujukan sepadan. Jadi kalau dia bukan sudut rujukan sepadan, artinya kita perlu isikan 3 tempat kosong ini. Iaitu dia tanda positif negatif kan? Jadi, 2 tempat kosong yang dekat pecahan ini, kita perlu isikan toa. Isikan maklumat O, maklumat A. Jadi, segitiga ini
Cikgu pindah keluar, susunkan dia supaya jadikan segitiga yang kita biasakan. Kita catatkan maklumat yang kita tahu. Sudut Y dekat luar, kita akan rujuk sudut rujukan sepadan yang berada dekat dalam sini. Sini 90 darjah. Atas ini adalah titik P, titik T, titik Q. Dengan merujuk segitiga ini, sudut alfa ini dia boleh mengarahkan supaya kita dapatkan nilai O. Kita tahu ini kedudukan A, sini kedudukan H. Soalan ini kita hanya nak O dan A sahaja. Asalkan kita ada maklumat O, ada maklumat A. Cukuplah. Tapi maklumat yang ada hanya QP adalah 13 cm. QT dan PT tidak diberi nilai. Berdasarkan segitiga yang besar ini, garisan QX nilainya adalah 34. Garisan TX nilainya adalah 29. Gunakan hasil tolak, carikan nilai QT. QT adalah 34 tolak dengan 29. Dapat 5 cm. Maklumat A adalah 5. Kita ada maklumat sisi. Boleh kita gunakan Pythagoras theorem. Hypotenuse 13 square tolak dengan satu sisi iaitu sisi A. Dapatlah ukuran dia adalah 12 cm. Sekarang O juga sudah kita tahu nilainya adalah 12, A adalah 5. Kita perlu fikirkan tanda yang sesuai untuk Y ini. Y ini datang dari sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, sin sahaja yang positif. Jadi tangent adalah negatif. Jadi tanda yang sesuai dekat sini adalah negatif. Jawapan akhir negatif 12/5. Betul. Jawapannya adalah D. Soalan nombor 6. Tajuk transformasi. Tentukan titik A, B, C, D. Mana satu adalah imej bagi H. Di bawah putaran 90 darjah ikut arah pusat 1, 1. Untuk carikan imej bagi putaran, biasanya kita akan buat sayap dia. Sayap berbentuk L supaya boleh sambungkan pusat ke objek. Target kita mau lakukan putaran 90 darjah ikut arah jam turun ke bawah. Carikan imej bagi titik H ini. H dekat sini. Jadi jawapan yang dekat bawah sini ini adalah putaran ikut arah jam 90 darjah. Kalau yang dekat sebelah sini adalah putaran 180 darjah. Atas ini adalah putaran ikut arah lawan jam 90 darjah. Pertama ini sudah kita lukis. Kita mau lukiskan sayap yang dekat bawah sini. Sayap ini 4 unit. Turun bawah juga perlu ada 4 unit. Sudah 4 unit. Lepas tu ini 3 unit. Sambung lagi ini 3 unit. Jadi jawapannya adalah A. Rajah 7, MPQ adalah sebuah segitiga bersudut dekat. Diberi bahawa QN adalah 13. MP adalah 24 cm. N adalah titik tengah. Carikan tangent Y. Jadi nak carikan tangent Y, perlu isikan 3 tempat kosong ini. Iaitu toa. Untuk carikan nilai O dan A ini, kita perlu ambil sudut yang berada bersebelahan dia. Jadikan sudut alfa. Kedudukan O dia, kedudukan A dia bersebelahan dia. Kita tahu untuk sudut Y ini datang dari sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua sin sahaja yang positif. Tangent adalah negatif. Tanda dekat sini negatif. Kita tahu panjang PM. Panjang PM ukurannya adalah 12. Sini 13. Sebelah sini 12. Sisi. Kita boleh gunakan Pythagoras theorem untuk carikan satu sisi lagi. Iaitu H dia 13 square tolak 12 square. Dapat nilainya 5. Boleh kita isikan jawapan. Jawapannya adalah negatif. O adalah 5. A adalah 12. Jadi jawapannya adalah C. Soalan nombor 8 datang dari tajuk ubahan. Diberikan satu jadual.
Carikan nilai M. W berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsan dengan Y. Jadi, kita perlu tuliskan ubahan dia, yaitu W berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Oke, kuasa 2X per sobat songsan dengan Y. Masukkan dia kepada 6 peta. Catatkan maklumat. Isikan ikut turutan 7. Jadi 7 yang pink color dan 7 yang blue color. Ini adalah maklumat yang blue color. Yang ada satu nilai perlu kita cari. Ini adalah maklumat yang pink color. Kita isikan nilai. W adalah M. S adalah 6 kuasa 2. Y adalah 4. Yang blue color 40. X dia adalah 4 kuasa 2. Sini letak darab. Atas ini Y dia adalah 2. Letak darab. M per 40 sama dengan 6 kuasa 2 kali dengan 2 per 4 kali dengan 4 kuasa 2. Jawapannya B. 45. Nombor 9 datang dari tajuk ubahan juga. Target kita adalah carikan hubungan, bukan carikan nilai. Kalau carikan hubungan, perlu carikan nilai pemala dia. P berubah secara songsan dengan Q. Jadi kita perlu tukarkan dia kepada persamaan. Persamaan dia mesti ada nilai K. K per Q. Nak carikan K, cuba gantikan nilai P 2/5, Q 1/2. Untuk soalan ini, kita tahu nilai P 2/5. Nilai K, kita tidak tahu nilai. Q, kita buat satu kurungan dekat bawah, 1/2. Nilai K adalah 1/5. Persamaan yang perlu kita tulis, kita akan tulis P sama dengan K adalah 1/5. Tulis dekat atas per Q. Jadi macam mana kalau kita nak tuliskan dia dengan bentuk lebih cantik? Ini 1/5. Sebenarnya kita boleh tuliskan dia. Untuk nilai K ini kan biasa kita boleh tulis K di depan sini. K darab dengan 1 per Q. Jadi K ini kita nak tuliskan dia dalam bentuk pecahan. Kita akan tuliskan dia 1/5 kali dengan 1 per Q. Jadi kita boleh tuliskan dia 1/5 Q. Jadi jawapan yang betul D. Soalan 10 datang dari tajuk transformasi, tajuk pembesaran. STU adalah image. Tengok yang kecil adalah image. Yang besar adalah objek. Tentukan mana satu adalah pusat pembesaran. Dan tentukan vektor skala dia, iaitu K. Soalan ini tentang panjang. Kalau tentang panjang, kita akan gunakan formula K, iaitu I per O. Nak carikan I dan O, kita akan pilih sisi yang boleh kita kirakan peta. Sisi untuk I 2 unit. Sisi untuk O ada 6 unit. Ringkaskan, kita dapati vektor skala dia adalah 1/3. Antara A dan C, mana satu adalah pusat pembesaran? Buat garisan, sambungkan objek, image, sambung. Ini garisan dia. Ini objek, sini image, kita sambung. Ada titik persilangan. Titik persilangan ini, inilah pusat pembesaran. Koordinatnya adalah 7, 6. Jawapannya adalah C. Ini sahaja yang perbincangan kita hari ini untuk 10 soalan yang pertama. Untuk video yang seterusnya, kita akan teruskan untuk 10 soalan yang seterusnya. Thank you kelas. Jumpa minggu depan. Bye. Thank you, teacher. Teacher.